Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Anggun yang bertugas untuk pagi ini dan bersama saya Ijo sebagai penerbit rancangan Adinu Khalis untuk hari ini. Alhamdulillah ditemukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, hari Jumaat 22 Januari 2021 bersamaan dengan 9 Jamadil Akhir 1442 Hijrah, dan seperti biasa menerusi dalam solat Adinu Khalis setiap pagi Jumaat kita bersama-sama dengan guru pembimbing kita yang tak lain tak bukan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kepada rakan-rakan kita Ustaz ya, juga boleh dengarkan menerusi ataupun boleh ikuti siaran langsung menerusi di Facebook Terengganu FM. Jadi pada minggu lepas Ustaz telah pun membicarakan tentang golongan-golongan yang terpesong pada pembicaraan dalam qada. Dan pada minggu ini insyaAllah Ustaz akan menyambung lagi untuk pengajian kita. Jadi sebagai mukadimahnya dipersilakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar Selat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang suci beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar. Kemudian pembicaraannya adalah berkaitan dengan qada terlebih dahulu. Kemudian insya-Allah selesai pembicaraan qada, barulah kita pergi pula kepada pembicaraan qadar. Yang mana rukun iman yang keenam ada dua pegangan, beriman dengan qada dan beriman dengan qadar. Qada dengan makna kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi sekalian perkara yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah. Kita permati molek di rukun iman yang keenam. Jadi sebelum kita nak berpindah pada satu-satu pembicaraan, kita kena mati diumbi terlebih dahulu. Hak ni saya tekan berulang-ulang kali. Tanpa kita mati hak di asas, kita akan sambung pembicaraan. Kita tidak boleh nak turut. Selain daripada kita mati, kita nak berpegang betul-betul dengan hak permulaan. Sebab kita nak berpegang datang daripada mengetahui. Mengetahui serta mengaku putus di hati. Mengetahui serta berpegang kejap di hati. Jadi kita kena faham molek dahulu, kemudian kita pun berpegang. Kita kena faham molek berkaitan dengan sekalian perkara yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalian perkara. Sama ada perkara yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirah,
perkara yang berlaku di dunia ni perkara baik ke, perkara jahat ke, perkara besar ke, perkara kecil ke, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu perkara pun walaupun perkara tersebut sebesar zarrah. Zarrah ni umpama atom, benda yang halus yang tidak boleh dibahagi. Sebesar zarrah pun tidak berlaku melainkan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini faham molek di sini ni. Sebab kita akan bicara panjang nanti ni satu-satu ni. Tapi kita kena kejap situ. Sekalian yang berlaku datang daripada qada, kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah, sebagaimana ilmu Allah mengetahui segala-gala perkara. Kemudian sampai masa sekalian perkara yang berlaku datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, itu qadar. Kemudian satu laginya saya sebut berulang kali, permatikan akidah kita pada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatan. Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Samalah juga kesemua yang berlaku, sama ada di dunia, di akhirah, di bumi, di langit, baik ke, jahat ke, besar ke, kecil ke, kesemua yang berlaku tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Ini mati dulu di keesaan Allah pada perbuatan. Kita permati di rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Kita permati pula keesaan Allah pada perbuatan. Bubuh macam dua asing-asing. Tetapi keesaan Allah pada perbuatan, itulah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala hak di rukun iman yang keenam. Bunyi macam dua tu. Satunya, kejak di akidah kita, sekalian yang berlaku qada dan qadar. Kita kejak di akidah kita mentauhidkan Allah pada perbuatan dengan bahawa sekalian yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah itulah namanya qadar. Cuma kita nampak dua situ, tapi hakikatnya sama sahaja. Kita kejap di akidah kita, sekalian berlaku qada dan qadar, sekalian berlaku datang daripada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatan sekalian, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Nanti kita akan pergi kepada, dan walaupun kita ada tajuk khusus nanti bicara bab ikhtiar dan usaha, tetapi insya-Allah tiap-tiap slot ni saya tidak akan lupa menekan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha untuk memastikan kita ni berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak terundur kepada pegangan terpesong Jabariyah dan tidak terlajak pada pegangan terpesong Qadariyah. Memang saya akan tiap-tiap slot saya akan peringat berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Tetapi kita berpegang ikhtiar usaha sekalipun, kita jangan lucu hak sekalian qada dan qadar. Keesaan Allah pada perbuatan, dengan bahawa pilihan dan perbuatan hamba yang kita wajib berpegang di akidah, hamba ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah. Pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pilihan dan perbuatan hamba hanya majazi sahaja. Letak hamba ada pilihan, letak hamba ada perbuatan. Hakiki sebenar-benarnya apabila kesemuanya qada dan qadar, apabila keesaan Allah pada perbuatan, maka hamba tidak ada apa-apa sekara pun di hamba, sebab kesemuanya qada dan qadar. Maka hamba tidak ada apa-apa. Keesaan Allah pada perbuatan, maka hamba tidak ada apa-apa perbuatan. Yang berlaku di hamba, hamba memilih, hamba berusaha. Itulah qada dan qadar.
hamba memilih, hamba berusaha. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pergi pada bicara ikhtiar usaha, kita kena mati dulu di rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah. Kita mati dulu di tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Kat tu sahaja. Lepas tu macam mana kita macam sekarang. Macam sekarang, semua yang berlaku ni qada dan qadar Allah. Ada yang beriman, qada dan qadar Allah. Ada yang kufur, qada dan qadar Allah. Ada yang beriman yang soleh, qada dan qadar Allah. Ada yang beriman yang fasik, qada dan qadar Allah. Apa yang berlaku? Gerak diam seseorang, qada dan qadar Allah. Tak payah ceritalah tu. Sebab apa? Sebab banyak nak cerita habis seselok kita ni. Mana yang berlaku di kita ni, Allah yang perlakukan. Macam mana kita? Macam kita sekarang. Macam sekarang lah. Ada yang rajin, ada yang malah, ada yang gerak, ada yang diam, ada yang berdiri, ada yang duduk. Tidur itulah dia semuanya. qada dan qadar Allah. Jadi, kalau semua hak Tuhan jadi kita ni kayu batu lah. Kalaulah Allah Ta'ala jadikan kita kayu batu lah. Kerah kekung lah kayu batu tu. Tapi Allah jadikan kita manusia. Allah jadikan kita manusia, bukan kata hak zahir, bergerak diam. Hak organ-organ dalam. Jantung ke, paru-paru ke, buah pinggang ke, semua je berfungsi. Darahnya mengalir, itulah dia qada dan qadar. Kok luar ni pula, gerak diam, kita melihat, kita mendengar, kita berkata-kata. Pada itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni umpama pelakon yang digerakkan oleh pengarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah mazhar, tempat zahir kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berpegang sekian qada dan qadar Allah. Kita berpegang keesaan pada perbuatan. Macam mana kita? Macam kita sekarang. Saya macam saya sekarang. Ijo macam ijo sekarang. Sidang pendengar Selok Ad-Dinul Khalid macam hak berlaku tu sekarang. Itulah dianya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Yang mana terkadang apabila kata qada Tuhan berlaku, dah macam mana saya? Macam mana saya punya? Macam hak sekarang lah. Macam mana? Macam sekarang lah. Nabi sudah bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu. Kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Tuhan jadikan kamu ni orang yang bahagia, mudah je buat perkara kebaikan. Bila Tuhan jadikan kamu ni orang celaka, mudah melakukan perkara yang kejahatan. Itu semua adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakiki sebenar-benarnya kita tidak ada apa-apa sekara pun. Tetapi oleh kerana nanti saya akan bicara bab ikhtiar usaha pada satu slot yang khusus. Oleh kerana ayat Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah. Akan dikau ya Allah kami yang minta pertolongan. Jadi kita wajib berpegang, kami hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami tetap duduk di bawah Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan bagi segala-galanya. Jadi segala-galanya Allah Tuan dia. Maknanya pilihan hamba, qada dan qadar Allah sebagai Tuan. Usaha hamba, qada dan qadar Allah sebagai Tuan. Jadi hakikinya memang kita tidak ada walaupun pilihan, walaupun perbuatan. Tetapi kalau tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tunduk jadi akidah Jabariyah. Kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana Ijo sebut tadi, hak selok terdahulu saya membicarakan berkaitan dengan golongan yang terpesong pada pembicaraan qada. Pada pembicaraan qadar ada golongan-golongan terpesong yang lain pula. Sebab tu kata
sidang pendengar ambil satu-satu. Mana? Kalau kata boleh catat satu-satu sebab panjang lagi pembicaraan. Tapi ingat baik, mati di pegangan kitanya, sekalian qada dan qadar. Sekalian datang dari perbuatan Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Jadi hak selak terdahulu, 3 golongan yang terpesong. Satu golongan terpesongnya, golongan yang kafir. Yang kedua, yang ketiga, golongan yang terpesong, golongan yang khilaf pada kafir. Itu satu-satu nanti saya akan bicara. Kemudian, golongan yang terpesong dalam bab qada, yang dihukumkan kufur adalah yang menafikan kehendak Allah dan menafikan tahu Allah Subhanahu wa taala. Ni kafir lah. Ni kafir. Yang mana golongan ni ditimbul di awal Islam sebelum daripada lahir Imam Syafi'i rahimahullah lagi. Ni dia panggil golongan Qadariyah Qadimah dia panggil, ataupun Qadariyah Mutaqaddimun, ataupun dikenali dengan Al-Qadariyatul Ula. Ini panggilan-panggilan lah ni. Jadi seelok sidang pendengar boleh ambil tahu jugalah nama-nama golongan yang terpesong. Yang pentingnya kita mengetahui serta berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita nak tahu juga mana pegangan yang terpesong. Kemudian pegangan terpesong ni banyak. Mu'tazilah sendiri dalam Qamuh Marbawi, Mu'tazilah sendiri ada 20 golongan. Jadi golongan terpesong ni ada nama-nama dia tersendiri. Jadi seeloknya golongan terpesong nama dia kita catat jugalah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu ini golongan yang terpesong. Yang mana kita mengaji dalam ilmu usuluddin ni, dia kena sampai tahap tahqiq. Tahqiq ni dengan bahawa kejak, jelas, nyata. Ni. Nak kejak, jelas, nyata ni kita boleh membezakan. Ni akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hak seumpama ni bukan ni sudah terpesong. Jadi hak terpesong pun kena tahu juga. Sebab apa? Sebab nak jadikan sebagai batasan. Sebagai batasan. Supaya kita tahu juga. Mana biar tahu juga. Hak terpesong ni, hak kita nak jaga kena tahu juga. Bukan hanya setakat tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dak. Hak terpesong sebagai batasan, sebagai bandingan. Sebagai sempadan lah kita panggil. Kena tahu juga. Maknanya bila kita terdengar satu-satu fahaman terpesong, salah. Dia ngaji tauhid kena sampai tahap tu. Barulah lepas tuntutan fardu ain ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Sampai peringkat boleh membezakan. Jadi hak pegang terpesong tu, seeloknya nama pun tahu juga. Tak tahu nama pun tak apalah, tapi tahu hak terpesongnya macam mana. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah, sekalian yang berlaku datang daripada kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, sebagaimana mengetahui Allah yang bersifat dengan ilmu. Sekalian perkara tidak terkecuali. Golongan yang terpesong yang pertama yang kafir tadi ni, golongan Qadariyah Qadimah ni, hak timbul di awal Islam ni, dia menafikan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan menafikan mengetahui Allah yang bersifat dengan ilmu. Langit, bumi, siang, malam, manusia, Allah yang jadikan. Itu Allah yang jadikan. Tapi selepas Allah jadikan, sudah tidak ada dah bahagian Allah. Qada Allah pun tidak ada dah di situ. Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah tidak ada. Mengetahui Allah pun tidak ada. Bila Allah Ta'ala mengetahui? Allah Ta'ala mengetahui apabila berlaku satu-satu perkara. Bukan Allah mengetahui sedia kala. Jadi, macam kita juga jadinya, kita pun tidak mengetahui satu-satu perkara. Tapi bila berlaku, kita pun tahu juga. Tapi sebelum tu, kita tak tahu. Jadi Allah Ta'ala macam kita juga. Sebelum berlaku, Allah Ta'ala tak tahu. Lepas berlaku, baru Allah Ta'ala tahu. Ini pegangan yang kapih. Ini hak Qadariyah, hak kata timbul di awal Islam. Adapun tadi saya ada sebut,
bab ikhtiar usaha, ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah, itu qadariyah lain. Itu qadariyah yang timbulnya kemudian. Yang kita akan bicara panjang adalah qadariyah lawan kepada jabariyah. Itu saya akan bicara panjang. Hak qadariyah yang kafir ni, yang menafikan kehendak Allah dan menafikan Tuhan Allah ni, kita bicara mula-mula ni je. Lepas tu kita tak akan bicara dah. Dalam kitab pun tak panjang bicara bab qadariyah kafir ni. Sebab dia menafikan tahu Allah. Allah Ta'ala tidak kehendak dan Allah Ta'ala tidak tahu. Yang mana dia pada masa Imam Abu Hanifah. Pada masa Imam Abu Hanifah ada golongan ni. Golongan yang menafikan kehendak Allah dan golongan yang menafikan tahu Allah. Pada masa Imam Abu Hanifah. Pada masa tu ada dah orang Islam yang engkar dibangkitkan kembali. Ada yang kafir zindik. Ada yang tidak percaya ada Tuhan pada masa Imam Abu Hanifah. Di kurun yang pertama, di awal kurun yang kedua. Ada dah golongan yang tak percaya ke Tuhan. Contohnya golongan Dahri. Mereka berpegang dengan masa. Masa yang menentukan, masa yang menghidupkan, masa yang mematikan. Tak ada Tuhan. Jadi macam Khomeini. Timbul dah pada masa Imam Abu Hanifah, termasuk golongan Qadariyah yang menafikan kehendak Allah dan menafikan tahu Allah Subhanahu wa taala. Ni di awal Islam. Ini Qadariyah yang kafir, yang menafikan qada Allah dengan bahawa menafikan kehendak Allah dan menafikan tahu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ni pula, hak ni nak kena amati. Hak ni hak timbul pula sekarang. Golongan yang berpegang qada Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah hanya pada sebahagian. Sebahagian laginya tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana kehendak Allah? Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, melahirkan seseorang, mematikan seseorang, itulah dia qada dan qadar Allah. Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Selepas seseorang dilahirkan, Allah tidak kehendak, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan apa yang akan berlaku. Allah hanya mengetahui. Berbeza dengan hak pertama, hak kafir tadi. Allah tidak kehendak dan Allah tidak mengetahui. Hak golongan ni, Allah tidak kehendak. Tidak ada iradah di situ. Tetapi Allah hanya mengetahui. Jadi jelas-jelas lucu rukun iman yang pertama sekalian qada qadar. Kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perkara. Tiba-tiba golongan ni menafikan kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Apabila lahirnya seseorang, sampailah mati seseorang, tidak ada kehendak Allah, tidak ada ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih, seseorang akan melakukan, seseorang akan memilih, seseorang akan melakukan, sampai mati dia. Mati tu barulah kehendak Allah Subhanahu wa taala pula. Jadi kehidupan seseorang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tidak ada qada Allah. Tidak ada kehendak Allah, tidak ada ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Yang ada hanyalah Allah mengetahui jua. Jadi, lucu rukun iman yang keenam, sekalian perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan ni dia jadi lari daripada qada Allah hak azali itu. Selepas dia dilahirkan sampai pada kematian, kerana mereka tidak memahami kedudukan ikhtiar dan usaha. Jadi bagi golongan terpesong ni, ikhtiar usaha hamba sebebas-bebasnya. Bukan kehendak Allah. Sebebas-bebasnya. Kita tidak, sebagaimana disebut permulaan tadi kan, kita permati dahulu rukun iman yang keenam.
Kemudian kita bicaralah bab ikhtiar dan usaha. Rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Jadi apa yang berlaku terikat dengan qada dan qadar. Jadi hak hakiki sebenar-benarnya, hamba tidak ada apa-apa sama ada pilihan ataupun perbuatan. Sebab sekalian qada dan qadar. Kita berpegang hamba ada pilihan perbuatan kerana ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi hakikinya hamba tidak ada apa-apa peranan sebab rukun iman yang keenam sekalian qada dan qadar. Mati situ kita pergi pada ikhtiar dan usaha. Itu usaha pun terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila tak kejap di qada dan qadar, pergi pada ikhtiar usaha, kita diberi pilihan. Kita yang diberi pilihan sebebas-bebasnya. Akhirnya, kehendak Allah di mana? Kehendak Allah tidak ada. Kita tahu Allah tidak ada. Allah hanya mengetahui makna apa di sini. Dia tidak berpegang di tajuk rukun iman yang keenam. Timbul golongan terpesong yang kedua ni. Kalau kita mati dah di rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar, makna yang berlaku ni terikat dengan qada dan qadar, makna selain daripada Allah tidak ada apa-apa peranan. Mati situ dulu hak rukun iman keenam, barulah kita jaga pula ahli sunnah wal jamaah bab ikhtiar usahanya macam mana. Jadi berpegang hamba dari ikhtiar usaha, tapi ikhtiar usaha hamba pun tetap terikat dengan qada dan qadar. Dah tak ada ikhtiar usaha, tak ada lah sebab sekalian qada qadar belaka. Nak ada apa lagi kitanya. Tu kata sebelum nak berpindah, kena duduk molek dulu di pegangan kita rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Sekalian. Termasuk ikhtiar usaha pun qada dan qadar. Tapi golongan terpesong yang kedua ni, dia nak selaraskan dengan pilihan yang sebebas-bebasnya. Tidak terikat dengan qada Allah. Maka mereka pun berpegang qada Allah hanya sebahagian. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan manusia, matikan manusia, qada Allah. Selepas manusia itu dilahirkan, sampailah saat kematian seseorang manusia, Allah hanya mengetahui. Tidak ada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang terpesong daripada rukun iman yang keenam. Jadi golongan ni timbul sekarang dan golongan ni agak logik dengan akal manusia. Kalau kita tak kejap hak akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang suci, akidah rukun iman yang keenam, terlucu hak tu, habis ceritalah. Apa tu kata, kena permati dahulu hak rukun iman yang keenam. Tajuk dia tu, sekalian. Fahamlah, sekalian. Sudah. Termasuk ikhtiar usaha pun, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga pula ni, hak ni, langit, bumi, siang, malam, dilahirkan manusia, dimatikan manusia, qada dan qadar Allah. Selepas manusia dilahirkan, yang berlaku di seseorang ni, ada perkara baik, ada perkara yang jahat. Jadi golongan yang terpesong yang ketiga ni, perkara baik sahaja, qada dan qadar Allah. Perkara jahat, tidak ada qada Allah. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan seseorang memilih dan melakukan perkara jahat. Allah hanya mengetahui. Hak ni hak banyak dibicara dalam kitab-kitab. Jadi pembicaraan qada perkara jahat ni mungkin kita akan bicara di slot akan datang. Pembicaraan mungkin agak panjang sedikit. Tapi dalam kitab dia banyak membicarakan hak ni lah, hak golongan yang ketiga ni, yang mana selepas dilahirkan seseorang manusia, apa yang berlaku pada seorang manusia tu, kalau perkara baik, qada dan qadar Allah. Kalau perkara tu perkara jahat, tidak ada qada Allah. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ini Mu'tazilah yang agak masyhur di dalam kitab. Dan Mu'tazilah seumpama ni pun ada sangat pada masa kita sekarang. Tapi Mu'tazilah masyhur ni pun berat dah pegangan mereka sama telah hak yang kedua tadi. Hak yang kedua tadi, Ijo dan sidang pendengar,
bukan perkara jahat. Tidak ada kehendak Allah, ketentuan Allah. Semua perkara. Baik sama, jahat sama, tidak ada kehendak iradah Allah. Tidak ada ketentuan iradah Allah. Yang ada hanya Allah mengetahui. Termasuk perkara baik dan perkara jahat. Hak yang ketiga tadi, Mu'tazilah yang terpesong, yang masyhur dalam kitab-kitab, mereka hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat sahaja. Perkara baik, iman dan ta'ah, qada dan qadar Allah. Perkara jahat, mereka nafikan qada Allah. Mereka nafikan kehendak ketentuan iradah Allah. Allah hanya mengetahui, Allah yang bersifat dengan ilmu. Ada pun golongan kedua, hak yang tadinya, hak tu berat lagi sebab mereka menafikan kehendak Allah. Pada segala perkara yang berlaku pada kehidupan seseorang, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tidak ada kehendak Allah. Allah tidak kehendak. Allah tidak menentukan dengan iradah. Allah hanya mengetahui sahaja. Manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan. Kita ahli sunnah tidak. Sekalian qada dan qadar Allah. Termasuk pilihan dan perbuatan usaha seseorang pun qada dan qadar Allah. Cuma pada zahirnya kita bebas memilih. Pada zahirnya kita bebas memilih. Pada zahir. Tetapi apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, itulah dia qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihan kita qada dan qadar. Terlintas di hati kita pun qada dan qadar. Bukan kata usaha kita qada dan qadar. Berkelip mata yang kita tidak sedar pun, bergerak nadi yang sepanjang masa ni pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hak rukun iman yang keenam. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian insya-Allah lah hak golongan yang ketiga yang menafikan qada Allah berkaitan dengan perkara jahat, insya-Allah kita akan bicara kemudian. Golongan yang ketiga ni namanya Mu'tazilah. Kita panggil Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah yang ketiga ni memang masyhur dalam kitab-kitab. Hak yang kedua tu, hak tu tidak dibicara mana dalam kitab sebab tu dia melampau macam mana sampai ke sekalian yang berlaku. Betul. Tidak ada kehendak Allah. Cuma Allah mengetahui. Tapi tak boleh banding lagi hak melampau pertama tu. Yalah, yang hak pertama tu kehendak Allah pun tidak ada. Tahu Allah pun tidak ada. Hak tu hak paling melampau tu kafir. Hak yang kedua tu pun melampau lah juga. Sebab kehidupan kita selama-lama ni tidak ada kehendak Allah. Tidak ada ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui sahaja. Hak Mu'tazilah yang ketiga ni, hak baik kehendak Allah. Hak jahat yang bukan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, Allah hanya mengetahui. Tapi hak berkaitan perkara jahat ni lah, insya-Allah kita akan bicara panjang. Jadi Ustaz, kita jelas dah tentang qada Allah. Jadi nak tanya juga Ustaz, ada tak ketentuan Allah yang tergantung? Dan juga ketentuan Allah ni boleh berubah ke ataupun tak Ustaz? Jadi jelas dah Ijo kata tadi, sekalian yang berlaku datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Yes, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, sebagaimana mengetahui Allah yang bersifat dengan ilmu. Kemudian ada tak ketentuan Allah yang tergantung? Disebut sebagai qada mu'allaq. Qada yang tergantung. Qada yang mu'allaq, qada yang tergantung. Ada tak ketentuan Allah yang berubah? Jadi soalan Ijo ni saya jawab secara ringkas dahulu untuk slot kali ini. Dan insya-Allah kita akan sambung slot akan datang dengan tajuk hak pertanyaan Ijo tadi. Ada tak ketentuan Allah yang tergantung? Ada tak ketentuan Allah yang berubah? Jadi untuk slot ni kita cerita dulu secara ringkas sebab kita pun sudah di penghujung masa. Kemudian insya-Allah slot akan datang, tajuk tu kita akan sambung. Kita akan kupas lah. Kita akan kupas. Tapi untuk minggu ni kena sebut juga secara lengkap juga walaupun secara kasar sebab tidak boleh tinggal gitu, mungkin akan timbul kekeliruan. Jadi sebelum kita nak bicara qada Allah yang mu'allaq, yang tergantung, nak bicara qada Allah yang berubah, kita sebagaimana hak mula-mula slot tadi, kita kena mati dahulu sekalian yang berlaku telah dikehendaki oleh Allah
pada sedia kala selaras dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalian yang berlaku datang dari qada Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Kemudian sebagaimana dengan mengetahui Allah pada sedia kala, Allah yang bersifat dengan ilmu. Bila kita faham di situ sekalian perkara qada Allah, maka terjawablah. Tidak ada yang tergantung. Sebab sekalian perkara telah diqadakkan oleh Allah pada sedia kala selaras dengan mengetahui Allah yang bersifat ilmu pada sedia kala. Bila sekalian telah diqadakkan oleh Allah, maka tidak ada yang mu'allaq yang tergantung. Kemudian pula ada tak ketentuan Allah yang berubah? Jadi ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan ilmu Allah. Kalau ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah yang selaras dengan ilmu Allah, Allah menentukan kemudian jadi berubah, di manakah duduk sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam kita menentukan satu-satu perkara, tetap dah satu-satu perkara, tapi kemudian kita ubah balik ke ketetapan kita. Sebab apa? Sebab ilmu kita terhad. Jadi kalau segala perkara yang telah dikehendaki oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah, kemudian berubah kemudian, di manakah letak sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kita bicara hak rukun iman yang keenam. Sekalian perkara yang berlaku telah diqadakkan oleh Allah pada azali. Kehendak ketentuan Allah yang bersifat iradah pada azali, sebagaimana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tergantung. Hak rukun iman keenam ketentuan Allah pada azal, dan mustahil berubah ketentuan Allah pada azal. Sebab kehendak Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang hijau tanya, qada yang mu'allaq yang tergantung, qada yang berubah, kita akan bicara itu qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu kita akan bicara lain. Yang mana rukun iman kita bicara qada azali. Adapun hak qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, ini baharu, bukan azali. Di Lauh Mahfuz lah ada qada yang mubram, yang putus. Ada qada yang mu'allaq yang tergantung, tetapi hanya di Lauh Mahfuz. Adapun di azali iradah ilmu Allah mubram, putus belaka dah. Sebab apa? Sebab sekalian qada Allah Subhanahu Wa Taala putus belaka dah. Lepas tu kehendak Allah ni selaras dengan ilmu, maka mustahil berubah sama sekali. Hak kita bicara azali. Hak tergantung, hak berubah, itu bicara qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu baharu. Jadi yang tergantung hanya di Lauh Mahfuz. Di iradah ilmu Allah putus dah segala-galanya. Kalau kata berubah, hanya zahir berubah di Lauh Mahfuz. Tapi di iradah ilmu tidak berubah dah. Hak tu hak tetap dah, hak azali. Jadi hak tergantung qada mu'allaq. Hak berubah kita akan bicara itu qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Yang kita duk bicara sekarang adalah rukun iman yang keenam, ketentuan Allah hak azali. Allah yang bersifat iradah telah menghendaki, telah menentukan segala-gala kepada azal selaras dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar, jangan lupalah sambungan hak selok akan datang supaya kita jelas pemahaman kita untuk memastikan pegangan kita, pegangan yang suci, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kesemua kita diberi pemahaman yang sebenar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita dan juga untuk mereka-mereka yang di bawah tanggungjawab kita daripada anak-anak isteri kita. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan orang yang bahagia dunia dan bahagia di hari akhirat. Wallahu a'lam. Jadi itulah tadi tentang perkongsian pada minggu ni. Jadi insyaAllah
Ustaz akan menyambung ataupun mengumbas lagi tentang yang kita bagi tahu tadi, Ustaz, tentang ketentuan Allah yang tergantung dan juga ketentuan yang ketentuan Allah yang boleh berubah ataupun tidak. Jadi insya-Allah, jadi mungkin rakan-rakan ataupun muslimin dan juga muslimat kalau yang rasa yang kurang jelas boleh ikuti semula menerusi video langsung Terengganu FM. Jadi Ustaz, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan, dan sebelum kita berpisah dalam pengajian kita untuk pagi ini, silakan Ustaz untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk makluman, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan teruskan kembali bersama DJ bertugas untuk pagi ini dalam Anggun Inspirasimu. Baik, terima kasih Ijo untuk pembicaraan akidah dalam rancangan Ad-Dinul Khalis, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz itu tadi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Juga terima kasih untuk anda yang menonton secara langsung di Facebook Live Terengganu FM. Jadi teruskan mendengar Anggun Inspirasimu Terengganu FM. Amba Abang Cashless, hok ni pula Mok Jo. Dia berakhir buat transaksi online hok melibatkan urusan